Boleh mulalah. 38 je calon pelajar kita ni. Mana yang lain ni? Mula Ya. sajalah, nanti lambat kita. Ya, betul. Okey, sementara kita terus mulakan dan dalam masa yang sama pelajar-pelajar boleh masuklah. Sebab cikgu akan bagi link kehadiran pada akhir nanti ya. Dan pastikan pelajar-pelajar yang ada dalam grup ni inform rakan-rakan lain supaya ikut. Okey. Sekarang cikgu mulakan. Selamat petang kepada Cikgu Agnes, rakan seperjuangan dalam pengajian perniagaan, dan juga kepada Cikgu Chong Chung Seng yang tidak dapat hadir pada petang ini kerana beliau ada appointment dengan doktor. Okay. Dan kepada semua pelajar-pelajar dan juga calon-calon peperiksaan bagi STPM semester 2, okay, terutama kepada pengajian perniagaan kod kertas 946/2 STPM SMK Sibu Jaya. Dan pada program petang ini cikgu dan juga Cikgu Ines akan lebih menumpukan tentang kaedah dan juga strategi menjawab soalan peperiksaan. Dan dalam ini cikgu akan menumpukan untuk bahagian A dan juga bahagian B lah. Okay, tanpa masa kita teruskan lah. Baiklah. Ya, ini adalah perkara yang perlu dan kamu telah pelajari dalam pengajian perniagaan semester yang kedua. Ada 4 bab, iaitu pengurusan, aspek perundangan perniagaan, kemahiran komunikasi serta pembuatan keputusan. Okay, yang ini semua dah familiar lah, cikgu percaya semua tahu ini. Okay, dalam topik pengajian perniagaan semester 2, cikgu galakkan semua pelajar, terutama dalam tempoh 17 hari yang akan datang ni, untuk membuat mind mapping. Mind mapping maksudnya dari segi peta minda bagi satu-satu bab. Sebagai contoh, pengurusan. Untuk pengurusan, kamu kena tahu dari segi topik utama dan juga topik kecil. Sebagai contoh di sini, pengenalan kepada pengurusan itu adalah topik utama. Kemahiran pengurusan, perancangan, pengorganisasian, kepimpinan itu adalah topik-topik besar. Dan pelajar atau calon perlu mengetahui topik-topik kecil juga seperti fungsi pengurusan, konsep keberkesanan dan kecekapan, peranan pengurus, pendekatan pemikiran dan sebagainya. Okay. Nanti juga akan tunjukkan satu contoh bagaimana calon-calon atau pelajar-pelajar membuat salah satu mind mapping. Di sini cikgu just skip saja. Okay, format peperiksaan STPM semester yang kedua seperti semester yang pertama. Okay. Format peperiksaan bagi pengajian perniagaan adalah sama, di mana kertas peperiksaan pengajian perniagaan ada 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A merupakan soalan esei pendek yang wajib dijawab oleh semua calon. Ada 10 soalan wajib dijawab. Dan kalau kita melihat di sini merangkumi 4 tajuk atau 4 bab utama, iaitu pengurusan, aspek perundangan perniagaan, komunikasi dan juga pembuatan keputusan. Dan peruntukan markah adalah dalam 50 markah dan masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ini adalah 50 minit. Manakala untuk bahagian B ada 2 soalan, soalan 11 kajian kes dan soalan esei panjang, soalan 12 dan soalan 13. Yang ini soalan aneka pilihan. Calon perlu menjawab satu daripada 2 soalan, sama ada soalan 12 ataupun soalan 13. Dan dari segi pembahagian atau peruntukan markah, soalan kajian kes membawa 30 sehingga 35 markah. Manakala soalan 12 ataupun soalan 13, 15 sehingga 20 markah. Peruntukan masa yang diberikan juga adalah sebanyak 50 minit. Baiklah, untuk bahagian A, jenis soalan adalah soalan esei pendek. Bilangan soalan 10 soalan wajib dijawab. Markah setiap soalan ini bergantung. Ada 4, ada 5 dan 6 markah.
Dan jumlah markah keseluruhan bagi bahagian A 50 markah. Okay, masa menjawab 50 minit. Untuk soalan 11 bahagian B, jenis soalan adalah kajian kes dan wajib jawab semua soalan di dalam kajian kes. Markah 30 sehingga 35 markah. Okay, masa menjawab untuk ini cikgu sarankan perlu dijawab dalam tempoh masa 35 minit. Ya, di mana 15 minit membaca kes dan 20 minit menjawab soalan. Manakala untuk soalan 12 dan soalan 13 merupakan soalan esei panjang, bilangan soalan ada 2 dan markah yang diperuntukkan 12 ataupun 15 sehingga ke 20 markah. Masa menjawab 15 minit, ini yang diperuntukkan ataupun disarankan. Perlu menjawab salah satu soalan saja. Boleh menjawab kedua-dua soalan, tetapi tidak digalakkan bagi tujuan mengelakkan calon daripada membazir masa. Okay. Dan biasanya jawapan yang pertama tulis. Okay. Tulis maksudnya para pelajar perlu ataupun pada pandangan cikgu soalan 12 ataupun 13 wajib dijawab. Wajib dijawab salah satunya. Baiklah, dari segi aras kesukaran soalan standard NPM. Okay. Di sini walaupun kamu sudah mengikuti ataupun telah menduduki peperiksaan pada semester yang pertama lepas, harus diketahui bahawa soalan yang dikeluarkan oleh MPM, Majlis Peperiksaan Malaysia, mempunyai 3 aras, mudah, sederhana dan sukar. Kalau kita lihat di sini, untuk yang mudah 20%, sederhana 50% dan sukar 30%. Kalau kamu lihat contoh-contoh soal yang lepas, peperiksaan yang lepas, ada soalan yang mudah, ada soalan yang sukar. Jadi ini kita dapat lihat dari segi aras kesukaran. Tak semua soalan yang dikeluarkan adalah soalan yang sukar. Dan teknik menjawab soalan struktur ataupun soalan esei pendek untuk bahagian A. Yang ini cikgu tekankan 4 aspek semasa menjawab soalan bahagian A. Pelajar-pelajar perlu tahu yang pertama dari segi kata tugas. Yang kedua adalah markah soalan tersebut. Yang ketiga dari segi arahan. Dan yang keempat dari segi situasi ataupun kes. Kita lihat satu contoh di sini. Alright. Uraikan amalan gaya kepimpinan yang sesuai bagi pengurus syarikat swasta berdasarkan pekerja bercirikan teori X dan teori Y. 6 markah. Okey, di sini ada kesilapan. Markah sepatutnya di sini Markah sepatutnya error tu perlu ditunjukkan di sini tapi tidak ditunjukkan, tak apa. Jadi kata tugas bagi soalan ini adalah uraikan. Uraikan. Kemudian dari segi amalan gaya kepimpinan, itu adalah arahan di mana pelajar perlu menjawab berkaitan dengan amalan gaya kepimimpinannya yang sesuai. Dan situasi bagi soalan ini adalah pengurus syarikat swasta berdasarkan pekerja bercirikan teori X dan teori Y. Dan di sini diberikan markah 6 markah. Jadi di sini pelajar boleh lihat cara untuk menjawab ataupun cara menggunakan keempat aspek ini. Yang pertama, pelajar sudah tahu soalan ini ada 6 markah. Dan untuk menghuraikan amalan gaya kepimpinan bagi pekerja yang bercirikan teori X dan teori Y, maka pelajar perlu membahagikan kepada 2. Pengurus
yang menggunakan gaya kepimpinan bagi pekerja teori X serta pengurus yang mengamalkan gaya kepimpinan bagi teori Y. Nah, kalau di sini memang kita tahu jawapannya pengurus akan menggunakan gaya kepimpinan autokratik bagi pekerja yang bercirikan teori X. Itu fakta khusus. Kemudian huraikan bagaimana pengurus syarikat swasta itu menggunakan amal gaya kepimpinan secara autokratik bagi pekerja teori X. Begitu juga dengan pengurus akan menggunakan amalan gaya kepimpinan secara demokratik kepada pekerja yang bercirikan teori Y. Dan huraikan. Di sini itu adalah cara untuk calon ataupun pelajar-pelajar memahami dan menjawab soalan esei pendek. Baiklah, di sini cikgu tunjukkan contoh contoh soalan. Tapi ini adalah soalan yang dikeluarkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia, iaitu pada ulangan yang kedua 2020, baru saja diduduki oleh rakan-rakan senior kamu pada bulan Mei yang lepas. Kita lihat soalan yang pertama, huraikan 3 peranan pengurus sebagai antara perorangan ataupun interpersonal. Kalau di sini kita tahu yang soalan ini merupakan soalan yang meminta fakta khusus. Fakta khusus. So, pelajar perlu memberikan fakta khusus bagi soalan ini. 3 peranan pengurus. Apakah 3 peranan pengurus sebagai salah seorang sebagai antara perorangan? Antaranya seperti ketua, pemimpin, pengantara ataupun penghubung. Itu 3 peranan pengurus sebagai antara perorangan. Jadi di sini calon sudah merangka 3 peranan pengurus. Kemudian kita lihat kepada kata tugasnya huraikan. Maksudnya perlu ada fakta dan huraian. Dan situasinya kalau di sini kita lihat tidak ada, ini lebih kepada menerangkan fakta, menghuraikan fakta, dan markah bagi soalan ini adalah 6 markah. Jadi untuk soalan ini calon ataupun pelajar perlu memberikan fakta khusus dan menghuraikan fakta tersebut. Soalan yang kedua. Huraikan 3 peringkat pengurusan dalam sesebuah organisasi, 6 markah. Kata tugasnya ialah huraikan. Arahannya 3 peringkat pengurusan. Situasinya dalam organisasi dan markahnya adalah 6 markah. Jadi, di sini pelajar sudah tahu 3 peringkat pengurusan. Ada 3, itu yang pertama pengurusan atasan, peringkat pengurusan dan peringkat pengurusan bawahan. Just berikan fakta khusus dan huraikan. Dalam menulis huraian haruslah menggunakan ayat lengkap. Ayat lengkap maksudnya ayat yang penuh. Sebagai contoh, cikgu bagi ini. Pada peringkat pengurusan pertengahan, faktanya adalah peringkat pengurusan pertengahan. Noktah, gariskan, huraikan. Huraiannya boleh berbunyi begini. Pada peringkat pengurusan pertengahan, ianya adalah di mana pengurus, huraikan. Apa yang berlaku pada peringkat pengurusan pertengahan? Apakah fungsi pengurus dalam peringkat pengurusan pertengahan? Itu juga dengan soalan yang 3, 2 ciri teori motivasi Herzberg. Kita tahu 2 ciri teori motivasi Herzberg adalah berkaitan dengan faktor penjagaan dan faktor motivasi. Faktor penjagaan ataupun hygiene dan juga faktor motivasi, iaitu faktor dalaman. 4 markah. Jadi pelajar haruslah huraikan kedua-dua ciri teori motivasi ini. Apa yang cikgu gariskan ini adalah soalan yang memerlukan fakta. Soalan yang memerlukan fakta, sama ada fakta khusus ataupun fakta bukan khusus. Tapi kebanyakan soalan ini adalah fakta khusus. Kalau lihat, soalan 7 ini memberikan satu pernyataan ataupun satu situasi. Perlu baca habis, kemudian soalannya jelaskan 2 halangan komunikasi yang berlaku dalam mesyuarat. Berdasarkan situasi di atasku, apakah 2 halangan komunikasi yang berlaku dalam mesyuarat? Markahnya ada 6.
Dan di sini pelajar perlu mengaitkan petikan di atas ataupun pernyataan di atas. Sebab untuk soalan jelaskan, pelajar harus memberikan fakta, huraian dan contoh. Ataupun fakta plus huraian dan contoh. Maksudnya huraian dan contoh itu digabungkan sekali. Untuk mendapatkan 6 markah. Okey, daripada ke-10 soalan ini, sekiranya calon hanya memberikan fakta khusus, tetapi huraiannya tidak tepat, maka berkemungkinan calon mendapat 23 markah per 50. 50 markah. Ini sekiranya semua fakta yang diberikan adalah tepat, yang pertama. Yang kedua, perlu mengikut arahan ataupun kata tugas yang diberikan. Sekiranya soalan ataupun kata tugasnya adalah huraikan, calon perlu memberikan fakta dan huraian. Jangan memberikan fakta saja. Kalau berikan fakta saja oleh kerana kata tugasnya huraikan, maka fakta tidak dapat diterima. Walaupun betul. Sebab kata tugas adalah huraikan. Ini yang perlu ditekankan. Jadi apa yang pelajar ataupun calon boleh buat kalau tak tahu nak hurai, tapi tahu fakta, soalan huraikan, maka calon ataupun pelajar tulis fakta yang betul, cuba huraikan fakta tersebut. Kalau hurai salah, tidak ada masalah. Maka memang tak ada untuk huraian kalau salah. Tetapi fakta itu ada markah. Ini yang berlaku di mana mungkin calon tu tahu fakta tapi tak tahu huraian, tak hurai tahu macam mana nak hurai, tak tahu kata kunci untuk huraian, maka tak nak buat. Ini satu kesilapan lah yang dilakukan calon. Dan untuk mengelakkan kesilapan ini, sebab kita tahu untuk fakta khusus memang ada markah. Ataupun fakta yang diberikan memang ada markah sekiranya betul ataupun menjawab soalan itu. Yang ini cikgu nak tekankan sangatlah berkaitan dengan penulisan jawapan bagi esei pendek. Jadi kita teruskan. Dari segi kata tugas yang sering kali digunakan. Ini adalah antara kata tugas yang sering kali digunakan. Antaranya nyatakan, berikan, takrifkan, senaraikan. Ini adalah kata tugas yang mana calon hanya perlu memberi ataupun menyatakan ataupun menyenaraikan fakta-fakta. Dan biasanya ianya digunakan untuk menjawab fakta-fakta khusus. Itu juga dengan terangkan, huraikan, jelaskan, hitungkan. Ianya juga memberi meminta calon ataupun pelajar untuk memberikan fakta dan huraian, ataupun fakta plus huraian plus contoh. Kemudian antara lain kata tugas yang ada seperti bezakan, bandingkan, lakarkan rajah, proses dengan bantuan gambar rajah, jelaskan. Ini adalah antara kata tugas yang seringkali digunakan. Okey. Apa itu fakta khusus, kelas? Apa itu fakta khusus? Fakta khusus biasanya diartikan sebagai fakta yang mempunyai maklumat yang bersifat jelas, bersifat rigid, yang tidak boleh diubah. Itu fakta khusus. Sebagai contoh, peringkat pengurusan. Peringkat pengurusan kita tahu memang tak ada lagi jawapan selain daripada peringkat pengurusan atasan, pertengahan dan bawahan. Jadi itu merupakan fakta khusus. Pentingkah ianya dihafal ataupun diingat serta difahami? Jadi untuk pengetahuan semua pelajar-pelajar, memang sangat penting untuk menghafal fakta khusus. Sebab itulah cikgu seringkali memberitahu sila
sila hafal fakta khusus. Apakah kesan apabila calon tidak ataupun gagal memberikan fakta khusus yang tidak tepat? Kita lihat apa yang berlaku lah. Okay, untuk untuk fakta khusus, ianya merupakan soalan aras mengingat dan memberikan konsep. Dan di sini antara contoh-contoh lah, ianya menyatakan elemen yang khusus sebagai contoh, langkah-langkah ataupun proses, faktor, ciri, contoh pihak khusus, peranan khusus, kemudian jenis khusus, fungsi yang khusus, serta kaedah yang khusus. Sebagai contoh, pendekatan kemanusiaan berkaitan dengan teori hierarki keperluan Maslow. Ianya merupakan satu fakta khusus di mana pelajar perlu menyenaraikan teori keperluan Maslow. Contohnya kan, di teori keperluan Maslow ada 5, perlu disenaraikan mengikut susunan. Bermula daripada keperluan fisiologi, kemudian keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang, keperluan penghargaan, dan seterusnya. Yang terakhir, keperluan sempurna diri. Jadi itu adalah contoh soalan yang berkaitan dengan fakta khusus lah. Apa itu fakta ataupun bukan fakta khusus pula? Ianya merupakan satu fakta yang tidak rigid. Tidak rigid maksudnya boleh diberikan satu penerangan yang hampir sama dengan fakta, tetapi ianya mempunyai maksud yang samalah. Walaupun ayatnya sedikit berbeza, tapi maksudnya adalah sama. Jadi itu adalah bukan fakta khusus. Apa beza antara fakta khusus dengan fakta tidak khusus ataupun bukan fakta khusus, dan kesan apabila calon memberikan fakta tidak khusus yang kurang tepat. Jadi kita nak lihat contoh ataupun apa itu fakta khusus. Biasanya fakta bukan khusus digunakan ataupun di soal ataupun digunakan untuk ataupun melibatkan soalan-soalan kebat. Soalan-soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, seperti memberi alasan, memberi bukti, menerangkan peranan, menyatakan sebab, menghuraikan kepentingan, menjelaskan keadaan, kebaikan dan keburukan, serta membuat perbandingan dan perbezaan. Baiklah, di sini cikgu di sini cikgu ambil satu contoh daripada sukatan pelajaran. Bagaimana menggunakan pasti fakta khusus dan bukan fakta khusus. Pelajar-pelajar boleh memuat turun sukatan pelajaran, dan cuba cari, sebab biasanya dalam peperiksaan memang banyak merujuk kepada sukatan pelajaran. Di sini kalau menjelaskan kepentingan kemahiran dalam pengurusan, ini cikgu letak bukan fakta khusus kerana dari segi kepentingan boleh diberikan kepada bukan fakta khusus. Kemudian 3 peringkat pengurusan, itu fakta khusus. Jenis kemahiran pengurusan, itu fakta khusus. Halangan-halangan komunikasi, itu adalah fakta khusus. Bentuk-bentuk komunikasi, menegak, mendatar, melintang, sehala ataupun dua hala, itu fakta khusus. Jenis komunikasi, itu bukan fakta khusus. Membandingkan media komunikasi, perbandingan, ini bukan fakta khusus. Tips kata tugas, ini kata tugas bagi soalan yang meminta fakta khusus seperti yang cikgu beritahu tadi. Ini semua pelajar tahu rasanya kan. Kalau untuk soalan fakta saja, anda nyatakan, berikan, senaraikan, namakan. Kalau fakta plus huraian, terangkan, huraikan, galurkan, perihalkan,
kemudian fakta plus huraian plus contoh. Ini adalah seperti jelaskan, huraikan dengan contoh, terangkan dengan contoh. Okay. Kesan apabila calon gagal memberikan fakta khusus dengan tepat. Dalam keadaan yang pertama, apabila fakta tepat dan huraian tepat, maka calon akan mendapat markah. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah di mana fakta kurang tepat ataupun salah, tapi huraiannya pun salah. Maka tak ada markah lah kan? Tahu kan? Seterusnya, keadaan yang ketiga di mana fakta tidak dinyatakan. Fakta tidak dinyatakan, kemudian huraian tepat. Macam mana? Manakah ini merupakan fakta khusus, maka ianya tidak diterima. Ingat, untuk fakta khusus wajib ada fakta. Huraian itu walaupun tepat, tapi tidak ada fakta, maka tidak diterima. Bagi soalan yang meminta bukan fakta khusus, lebih kurang sama, dia punya kata tugas hampir sama saja. Cuma yang bezanya dari segi kesan. Okay. Kalau keadaan yang pertama, fakta tepat, huraian tepat, maka calon mendapat markah. Bagi keadaan yang kedua, fakta kurang tepat, huraian tepat, huraian itu diberikan markah. Fakta tidak diberi markah. Keadaan yang ketiga, fakta tidak ditulis, tetapi huraian ataupun isi yang diberikan tepat. Maksudnya mungkin fakta itu ada ditulis di bahagian huraian tapi tidak ditonjolkan, maka huraian itu tepat dan diterima. Okay. Ini perbezaan antara fakta khusus dan bukan fakta khusus. Kita lihat keadaan. Kalau keadaan soalan adalah nyatakan, senaraikan, berikan, namakan, gariskan, tuliskan, dan kemukakan. Kalau fakta khusus, tak payah hurai, terus nyatakan jawapan. Kalau diminta, nyatakan. Senaraikan kepentingan. Okay. Maka calon-calon tak perlu huraikan. Okay. Maaf, cikgu tiba-tiba lost connection di laptop. Jadi kita masih lagi dalam slide kita terangkan, huraikan dan galurkan lah. Okay. Nampaknya kena share screen semula. Okay, maafkan cikgu . Okey. Teruskan . Kalau diminta fakta khusus, okey, seperti yang cikgu beritahu tadi, tak perlu hurai, just berikan fakta khusus. Dan point form. Okey. Ramai pelajar-pelajar ingin menjawab menggunakan point form. Point form digalakkan, tetapi ayat hendaklah lengkap. Lengkap maksudnya mempunyai kepala, mempunyai ekor. Ya, tahu kan? Semua faham kan? Kepala atau ekor. Kemudian jelaskan
Kalau diminta fakta khusus, beri fakta dahulu, kemudian terangkan ataupun huraikan dengan ayat lengkap. Calon perlu beri contoh untuk menjelaskan fakta tersebut. Ya. Dan kalau diminta jelaskan kepentingan, sebab ataupun ciri, maka pelajar perlu beri penjelasan dalam ayat lengkap, dan kadang-kadang kepentingan atau sebab yang sudah diberikan itu juga dianggap sebagai contoh. Ini maksudnya untuk soalan jelaskan ada dua keadaan penulisan jawapan. Okay? Sama ada fakta plus huraian plus contoh, ataupun fakta plus huraian dan contoh. Itu maksudnya kadang-kadang contoh itu huraian itu sudah dianggap sebagai contoh. Okay, soalan bezakan dan bandingkan ni biasanya perlu ada dimensi ataupun aspek yang hendak dibezakan dan perlu juga dijawab dalam bentuk jadual. Okay. Walaupun dijawab dalam bentuk jadual, calon perlu menulis jawapan yang lengkap, menggunakan ayat yang lengkap dan mengelak daripada menjawab dalam bentuk perenggan yang boleh mengelirukan pemeriksa. Kalau soalan yang berkaitan dengan lakarkan dan lukiskan, sekiranya soalan itu bermula dengan ayat lakarkan ataupun lukiskan rajah ataupun dengan menggunakan analisis SWOT sebagai contoh kan, huraikan, maka pelajar perlu melukis gambar rajah analisis SWOT dahulu, baru menghuraikan. Jangan terus hurai tanpa ada lakaran. Sebab sekiranya lakaran ataupun lukisan tidak dibuat ataupun dilukis, huraian dibuat betul kan, huraiannya tepat, tapi lakaran tidak dibuat, maka pemeriksa tidak akan memberikan markah. Tidak akan memberikan markah. Sebab soalan sudah terang-terang meminta calon untuk melukiskan ataupun melakarkan rajah yang diminta. Kemudian soalan hitungkan, soalan nakirakan. Ini biasanya berkaitan dengan soalan pengiraan. Bila melibatkan soalan pengiraan, calon perlu memberikan formula, langkah yang berturutan dan juga jawapannya lengkap. Dan jawapannya lengkap bermaksud sekiranya perlu dibenarkan, dan jika perlu diberikan unit yang tepat. Maksudnya di sini perlu ada formula dan juga jawapan perlu dibenarkan ataupun diberikan unit. Kemudian soalan bincangkan. Bila soalan bincangkan ini, sebagai contoh, soalan bincangkan kelebihan alat keputusan kuantitatif. Di sini pelajar perlu memberi kelebihan sahaja, tak perlu letak kelemahan. Dan kalau soalan yang kedua, bincangkan kelemahan alat keputusan kualitatif. Di sini pelajar memberikan kelemahan sahaja. Yang ketiga, sekiranya soalan berbunyi, bincangkan keberkesanan kawalan inventory JIT. Tahu JIT semua? JIT adalah just in time kan? Ini adalah salah satu alat kawalan inventory. Dan dalam soalan ini meminta pelajar memberikan jawapan sama ada kebaikan ataupun keburukan ataupun dari segi positif dan negatif. Baiklah. Cikgu dah menerangkan dengan panjang lebar. Kemudian kaedah menghafal pula. Macam mana nak menghafal, terutamanya fakta khusus kan? Susah nak menghafal ni, kamu kena menghafal 4 bab. 4 bab. Banyak tu. Jadi di sini ada 5 kaedah menghafal. Yang pertama, kenal pasti subtopik utama. Okey. Yang cikgu beritahu tadilah, subtopik utama perlulah dilihat di dalam sukatan pelajaran ataupun melihat kepada isi kandungan. Kemudian yang kedua, kenal pasti subtajuk kecil.
Yang ketiga, hafal kata khusus, fakta khusus ataupun fakta umum ataupun bukan fakta khusus. Yang keempat, satu kata kunci untuk huraian. Maksudnya di sini adalah selepas kamu dah tahu fakta khusus, kamu cari satu kata kunci ataupun perkataan yang boleh memberikan kamu menghuraikan fakta tersebut. Dan yang kelima, berikan satu contoh. Kita lihat contoh. Okey, ini contoh yang cikgu buat berkaitan dengan bab 4, pembuatan keputusan. Right? Kalau lihat di sini cikgu menggunakan kaedah mind mapping lah. Mind mapping ni ada banyak keadaan, banyak situasi, boleh dibuat dengan pelbagai cara, okay? Dan pelajar boleh membuat sebegini ikut apa yang cikgu buat. Okay. Tajuk ataupun bab 4, pembuatan keputusan. Dalam pembuatan keputusan ada 3 subtopik besar, iaitu proses membuat keputusan, alat membuat keputusan, serta faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Jadi cikgu ambil faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan ini satu, cikgu huraikan ataupun pecahkan kepada subtopik kecil. Ada 3 subtopik kecil, iaitu faktor kedapatan maklumat, faktor kecekapan pembuatan keputusan, dan faktor situasi pembuatan keputusan. Dan cikgu ambil salah satu daripada subtopik kecil ini untuk membuat lebih pemahaman ataupun memudahkan kamu mengingat untuk melihat faktanya, huraiannya, bagaimana contohnya yang perlu kamu buat. Okay. Untuk faktor situasi pembuatan keputusan, kita tahu ada 4 faktor situasi pembuatan. Sekejap. Okey, untuk pembuatan faktor situasi pembuatan keputusan, kita tahu ada 4 faktor situasi itu. Pertama adalah faktor kepastian, yang kedua adalah faktor berisiko, situasi berisiko, yang ketiga adalah segi ketidakpastian, yang keempat adalah dari kesamaran. Cikgu berikan 2 saja di sini, sebagai contoh. Okay, untuk situasi membuat keputusan secara kepastian, huraiannya adalah keputusan dibuat dengan tepat pada persekitaran yang mungkin dikenal seperti, contohnya penyelenggaraan pejabat, pembelian peralatan pejabat. Untuk situasi yang kedua, faktor yang kedua adalah situasi keputusan yang berisiko. Ini adalah di mana huraiannya adalah keputusan dibuat dalam persekitaran yang berubah-ubah. Contoh, menjual produk di pasaran baru. Jadi ini cara untuk menghafal. Aku ingin tekankanlah pada semua pelajar 6 AA, 6 TB dan 6 SC untuk 17 hari yang akan datang ni membuat mind mapping bagi setiap bab, setiap subtopik besar, supaya kamu semua dapat melihat gambaran setiap bab tersebut. Kalau kamu tak membuat gambaran, kamu tak dapat melihat secara secara keseluruhan bagi setiap bab itu, maka susahlah kamu nak menjawab soalan pula. Right? Teruskan. Okey, kita lihat di sini Beza menjawab. Okay, Beza menjawab soalan berdasarkan kata tugas dan bahan yang diberikan. Ibu memberikan 3 situasi, soalannya sama, tapi kata tugas yang berbeza ataupun
cara menjawab yang berbeza. Okey, soalan pertama, huraikan dua jenis keputusan. Jadi di sini bila sebut huraikan, kita tahu kita perlu berikan fakta dan huraian. Dua jenis keputusan adalah, jadi untuk soalan begini perlu diberikan ayat Quran, iaitu dua jenis keputusan ialah yang pertama keputusan rutin, itu faktanya, kemudian berikan huraian. Yang ini lengkap. Keputusan rutin ialah keputusan untuk menyelesaikan masalah yang seringkali berlaku. Yang kedua, keputusan tidak rutin. Fakta yang kedua, keputusan tak rutin ialah keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Jadi di sini cara menjawabnya perlu menggunakan ayat lengkap. Kita lah soalan kedua pula. Jelaskan dua jenis keputusan. Dua jenis keputusan, lihat bila soalan jelaskan, maksudnya perlu ada contoh. Ini untuk fakta dan huraian hampir sama. Sama. Ya, tapi perlu ditambah dengan contoh. Untuk soalan yang terusnya, jelaskan dua perbezaan antara keputusan rutin dan keputusan tidak rutin. Di sini bila soalan berkaitan perbezaan, perlulah dibuat dalam jadual dan memerlukan aspek ataupun perbandingan di antara keputusan rutin dan keputusan tidak rutin. Boleh letak dari segi yang pertama maksud, yang kedua dari segi contoh. Boleh tak ada masalah. Baiklah, setakat ini ada pertanyaan para pelajar? Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya di ruangan in-call message. In-call message, kita ada ruang in-call message dalam Google ni. Saya tanya soalan. Kalau nak cakap boleh bertanya juga. Ini adalah untuk menjawab, cara menjawab bahagian A, soalan pendek. Cikgu Enes mungkin ada tambahan ingin diberikan kepada pelajar sebelum kita pergi kepada bahagian B. Nanti cikgu akan tekankan untuk kajian kes pula. Tak ada Cikgu Mek, teruskan. Para pelajar pula, ada 41 sini ya. Para pelajar 6A, 6AB, 6C bolehlah berikan respon. Jangan buka saja. Tak ada respon. Mak, tak ada respon ni. Macam mana ni? Dan kelas saya sini 6AC. Ada tak 6AC di sini? Brini, ada mana? Brini Andrea. Ini kelas cikgu yang menjadi harapan kelas 6AC. Brini, ada soalan, pertanyaan? Okay, ada. Right. Siapa 6AC? Cecilia. Cecilia. Mungkin mungkin ada pertanyaan, mungkin ada kemusykilan. Ini sangat penting. Terima kasih yang lebih. Tidak ada, maksudnya semua faham. Perkara yang cikgu beritahu ini pun perkara asas dan kena kuasai lah. Paling penting dalam bahagian A,
ialah perlu tahu menguasai fakta khusus. Okay? Wajib tahu fakta khusus setiap bab. Okay? Dengan adanya fakta khusus tu barulah kamu dapat menjawab sama ada soalan bahagian A untuk soalan esei pendek ataupun soalan esei panjang. Kalau tak ada, kita teruskan untuk slide yang seterusnya. Untuk kajian kes, cikgu tak banyak lah. Tak perlu bercakap tentang kajian kes sebab cikgu percaya kamu semua pun ada buat. Ada buat, kamu tahu juga bagaimana kajian kes sebab dia yang berbeza daripada menjawab soalan esei pendek. Fakta dan huraian masih lagi diperlukan, tetapi yang perlu ada dalam kajian kes, jawapan kes adalah perkaitan kes. Ini cuba skip. Ini peruntukan markah. Dari segi peruntukan markah yang besar boleh mempengaruhi keputusan keseluruhan. Kita tahu bahawa kajian kes ini membawa markah yang besar, antara 25 sehingga 35 markah. Jadi peruntukan markah yang besar ini mempengaruhi keputusan keseluruhan. Dan calon mesti menjawab semua bahagian dalam soalan nombor 11. Markah besar diperuntukkan adalah berdasarkan kaitan kes terdaftar. Ini sangat penting kerana pelajar harus tahu mengaitkan fakta dengan kes. Fakta dengan kes mesti berkaitan. Kalau fakta yang diberikan tidak berkaitan dengan kes, maka tidak diberikan. Jadi 3 elemen dalam pelajar mesti ada dalam penulisan kes. Yang pertama fakta, huraian kaitan fakta dan juga kaitan kes. Fakta tu mesti menyokong huraian kaitan kes. Baiklah, bagaimana nak menjawab soalan ini? Calon perlu membaca soalan terlebih dahulu untuk mengetahui tajuk-tajuk yang ditanya dalam soalan kajian kes. Selepas itu barulah belajar baca petikan dan catatkan kaitan kes dan fakta-fakta yang ada dalam tajuk yang ditanya dalam soalan kajian kes. Maksudnya di sini pelajar baca soalan, sambil membaca soalan itu, pelajar boleh kenal pasti dahulu fakta yang perlu ditulis. Perlu ditulis, tuliskan fakta dahulu, catatkan, kemudian barulah baca petikan. Semasa membaca petikan, catatkan ataupun tuliskan mana kaitan kes yang berkaitan dengan fakta yang dicatat tadi dalam di bahagian soalan tadi. Kemudian fakta yang berkaitan dengan kajian kes saja ditulis, sekurang-kurangnya satu fakta dalam tajuk yang ditanya. Nah, kita lihat. Jawapan dibenar ditulis sebagai format. Yang penting tulis fakta dahulu diikuti dengan huraian dan tulis kes semula berkaitan sebagai kaitan kes. Dan kesalahan menulis fakta terhadap tajuk yang nyata dalam soalan bahkan calon mendapat markah kosong dalam soalan tersebut. Dan inilah mengapa kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan kajian kes dengan baik. Di mana kalau fakta itu salah, maka huraian fakta salah. Dan huraian fakta salah, memang kaitan kes itu tidak dibaca. Fakta dah salah, sebab ada berkaitan. Jadi itulah cabaran dalam menjawab soalan kajian kes. Di sini ada contoh yang diberikan oleh cikgu berkaitan dengan kajian kes. Cikgu tak ingat nak forward kepada kamu semua. Cikgu akan bacakan ataupun kamu semua boleh baca. Ini adalah salah satu soalan yang cikgu ambil daripada PP Malaysia. Tan Sri Dato' Haji Mustafa Kamal, ianya berkaitan dengan kepimpinan.
Perenggan yang pertama, ianya bercerita tentang Tan Sri itu sendiri, okay, dan memulakan kerjaya dalam perkhidmatan kerajaan, jadi pejabat daerah Tanah Selangor, penolong pegawai daerah, kemudian dilantik sebagai timbalan tanah dan lain-lain. Okey, ini kita tak nak tengok dulu. Kita tengok soalan dahulu, okay. Mana soalnya? Okey, di sini. Jelaskan jenis kuasa yang dimiliki oleh Tan Sri Dato' Haji Mustafa Kamal. 12 markah. Cara untuk memahami soalan ini pun hampir sama seperti untuk bahagian A tadi ya. Perlu tahu dari segi kata tubuhnya, arahannya, okay, markahnya, dan bagaimana situasinya. Ini lebih kepada kaitan kes lah. Jelaskan. Disebut tentang jelaskan, maka perlu ada fakta, uraian fakta dan kaitan kes. Itu misalan. Jenis kuasa. Okey, jenis kuasa sini dengan adaian pelajar sudah tahu. Ya, fakta sudah kuasai. Okey, ini adalah satu soalan fakta khusus, jenis kuasa. So jenis kuasa di sini kita boleh senaraikan dahululah. Okey, kuasa sah, kuasa desakan, kuasa rujukan, kuasa kebakaran, dan satu lagi ada paksa. Okay. Jadi senaraikan dahulu jenis kuasa itu supaya nanti kamu boleh, bila kamu baca petikan tu, akan kaitkan dengan fakta tersebut. Mana kaitan kes yang boleh dikaitkan dengan fakta tersebut, dengan jenis kuasa tadi. Okay? Sebab tak semua jenis kuasa itu dimiliki oleh Tan Sri Dato' Haji Mustafa Kamal. Ianya mesti berkaitan dengan kaitan kes. Lepas tu kamu dapat membuat huraian dengan jelas. Okay? Itu cara untuk kamu memahami dan juga menjawab soalan-soalan kajian kes. Okay. Yang pertama, soalan, kemudian draft dulu. Kalau perlu menulis fakta khusus sebagai contoh, senaraikan dahulu, catatkan dahulu jenis fakta tersebut. Kalau dalam contoh soalan A, jenis kuasa, kamu catatkan kelima-lima jenis kuasa dulu, tak apa. Kemudian bila baca balik petikan, kamu akan kenal pasti mana kaitan kes yang berkaitan dengan jenis kuasa. Contohnya kuasa sah, cari kuasa sah. Ini berkaitan tentang kuasa sah. Jadi itu cara menjawab. So, kedua, jelaskan bagaimana ciri kepimpinan berwawasan membantu kejayaan KLN Holding bersama juga. Perlu tahu ciri kepimpinan berwawasan. Senaraikan juga dahulu. Kemudian jenis-jenis kemahiran yang dimiliki Sri Dato' Haji Mustafa Kamal. Kamu semua perlu tahu, pelajar pun tahu kan jenis kemahiran. Kemahiran konseptual, kemahiran pengurusan masa, kemahiran teknikal, kemahiran antara pangan, dan kemahiran pembuatan keputusan. Ada 5 kemahiran kan? Sekian dahulu. Kemudian waktu membaca tu, barulah kamu cari di mana perkataan kes yang berkaitan dengan jenis kemahiran yang dimiliki oleh Tan Sri tadi. Okay, kita lihat contoh skema jawapan. Okey, untuk soalan A. Okay, soalan A di sini. Okay, kita buat dalam bentuk jadual. Okay. Walaupun begitu, seperti yang cikgu beritahu, walaupun dalam bentuk jadual, ayatnya mestilah lengkap. Okay. Kita tahu, kita dah pasti apakah jenis-jenis kuasa yang dimiliki oleh Tan Sri Dato' Haji Mustafa Kamal. Okay, untuk soalan ini. So, di 3 jenis kuasa. Kuasa kebakaran dan kuasa rujukan. Alright. Kita lihat di sini. Untuk kuasa sah, itu fakta. Kemudian huraian perlulah ditulis dengan ayat lengkap. Kalau dalam skema ini, ayatnya tidak lengkap, itu ditulis dengan ayat lengkap. Sah adalah keadaan di mana seseorang pengurus itu mempunyai kedudukan atau jawatan yang formal. Itu ayat lengkap. Okay? Sama juga dengan kuasa kebakaran. Kuasa kebakaran adalah
ataupun satu kuasa terus mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki. Okey, gunakan lengkap. Alright. Untuk ni satu fakta, satu huraian, kan tadi diberitahu kan, satu fakta, satu huraian. Namun begitu kaitan kesnya boleh lebih daripada satu ataupun dua. Okay. Sebab di sini yang membawa banyak masalah adalah bagaimana John mengaitkan fakta yang ada dengan kes yang ada dalam petikan. Okay. Itu maksudnya. Itu kemahiran yang perlu calon ataupun pelajar kuasai. Okay. Kita dah tahu fakta yang kita tahu dan bagaimana nak kaitkan dengan petikan tadi. Di sini andaian cikgu, kita semua dah tahu fakta. Kemudian bila baca kaitan kes, pelajar dapat kenali, oh ini adalah kaitan kes untuk sah. Okay. Kalau dia lihat di sini dalam kes yang pertama, Tan Sri Dato' Haji Mustafa Kamal memegang jawatan pengerusi eksekutif dilantik dan merupakan pemegang saham. Di sini maksudnya kaitan kes yang dibaca ini berkaitan dengan sah. Itu maksudnya. Okay. Kemudian untuk kuasa kepekaran pula. Kamu dah baca kan, baca petikan. Tak kira apa-apa saja petikan dalam exam nanti. Okay. Tak kira mungkin dalam bab 2 ke, bab 1 ke, bab 3 ke, bab 4 ke. Bila kamu baca kes tu, pastikan kamu kena cari kaitkan dengan fakta yang telah kamu draftkan tadi, yang telah kamu catatkan tadi. Okay. Kalau di sini kaitan kes ini mempunyai pelbagai kemahiran. Perlu tulis ayat lengkap lah. Mungkin beliau ataupun isteri mempunyai pelbagai kemahiran, pengetahuan, pengalaman, percakapan dalam pembangunan hartanah sepanjang tingkat kerjanya. Di sini calon sudah mendapat kaitan kes ini dapatkan dengan merujuk kepada fakta tadi. Fakta yang telah dicatat tadi ya. Dia tahu okey ini ayat yang saya dapat ni adalah berkaitan dengan kuasa kepakaran. Jadi saya nak letak dalam kaitan kes. Juga dengan yang kedua, ketiga, empat, kelima. Maksudnya di sini untuk kuasa kepakaran saja sudah ada 4, 6, 8, 10, 11, 12 fakta. Tak boleh satu ini saja untuk jawapan tak akan diterima, mesti ada kalau boleh kesemua yang berkaitan dengan kaitan kes untuk jenis kuasa. Okay. Dan dalam jawapan ini ada 3 jenis kuasa saja yang berkaitan dengan tadi Dato' Haji Kamal. Okay. Kuasa lain seperti kuasa kan memang tidak berkaitan. Okay. Ini yang dimaksudkan jenis kuasa yang dimiliki oleh Tan Sri Dato' Haji Mustafa Kamal. Right. Kita lihat untuk soalan kedua, soalan B. Okey, soalan B ini terus kepada huraian. Terus kepada huraian. Kenapa ianya terus kepada huraian? Okey, biasanya soalan ini lebih kepada fakta tidak khusus. Bila fakta tak khusus, kita boleh terus kepada huraian. Sebab tanya tadi adalah ciri kepimpinan berwawasan. Sudah diberitahu. Jadi bagaimana ciri kepimpinan berwawasan ini boleh dibuat secara bukan fakta khusus. Berpandangan jauh, berani bertindak, kreatif dan inovatif, mampu mengubah visi kepada tindakan, mampu menggerakkan ataupun menggalakkan bersama mencapai visi. Ini huraiannya, tapi ianya hanya satu markah saja. Nak tulis panjang-panjang tu rasanya tak perlulah. Yang mana diambil ataupun dititikberatkan kaitan kes. Kalau di sini kaitan kes, satu ayat kaitan kes, 2 markah. 2 dan 4. Kita lihat di sini kemahiran untuk pasti kaitan kes untuk soalan-soalan tersebut adalah sangat penting. Sebabnya fakta dan huraian
satu fakta, satu huraian. Tapi kaitan kesnya lebih dari satu. Nah, itu yang dilihat dalam kes. Kalau calon ataupun pelajar-pelajar semangat, contoh, jawapan di sini, kaitan kes banyak, dua kan. Nah, ini maksudnya soalan untuk kajian kes memerlukan kemahiran pelajar mengenal pasti kaitan kes. Maksimum 9 markah. Di sini andai katalah calon itu menjawab begini, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 markah diperoleh, tapi maksimum 9 markah saja. Ini cara menjawab. Kita teruskan. Untuk C. C dan jenis kemahiran. Sama juga seperti soalan A tadi, tak semua kemahiran itu dimiliki oleh Tan Sri Dato' Haji Mustafa Kamal. Perlu rujuk kepada kaitan kes. Dalam kaitan kes yang telah diberikan, Tan Sri Dato' Haji Mustafa Kamal hanya ataupun memiliki jenis kemahiran konseptual, membuat keputusan dan kemanusiaan. Ini adalah jenis kemahiran yang dimiliki oleh Tan Sri Dato' Haji Mustafa Kamal. Kalau lihat konsepnya, faktanya satu markah setiap satu markah. Huraian pun walaupun banyak, hanya diberi satu markah saja. Kaitan kesnya diberikan banyak, itu di sinilah peruntukan markah sangat besar lah. Bahagian kaitan kes, karena kaitan kes ini sangat besar peruntukan markah. Kalau sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 markah. Kita kira fakta ini 1, 1, 1, jadi 3, 4, 5, 6, huraian semua 6 fakta dan huraian. Kaitan ke 7, 8, 9, 10, 11, 12 markah semua. Tapi maksimum markah 9. Jadi pelajar mendapat 9 markah. Okey. Di sini ada pertanyaan. Mungkin pelajar masih tak faham bagaimana nak menjawab soalan kajian kes. Saya rasa tak ada masalah kan? Baiklah. Kita teruskan dengan analisis lah. Di sini ini guru akan serahkan kepada rakan-rakan kita, guru-guru PP nanti untuk memberikan analisis ini kepada semua pelajar. Di sini pelajar perlu melihat trend soalan atau analisis soalan-soalan yang lepas. Kalau dilihat untuk ulangan 20 untuk pengurusan, keluar fungsi pengurusan. Fungsi pengurusan, konsep keberkesan dan kecikapan, keluar ulangan 2019 dan akan keluar tahun ini. Peranan pengurus, kalau lihat memang dari segi tengah memang agak kerap juga, perlu dibaca. Peranan pengurus, kita tahu kan ada 3 peranan pengurus. Yang pendekatan pemikirannya ini pun perlu diambil kira lah, yang ditekankan. Kemahiran pengurusan, maksudnya lama dah tak keluar, 20 dah keluar. Tapi manakah dari sekiranya lama tak keluar, tiba-tiba keluar 2020, kita akan tak keluar lah 2021. Perintah pengurusan lama tak keluar 2012 dan dijangka ini yang penting lah. Jenis-jenis kemahiran pengurusan juga ulangan 2019 keluar, boleh ditekankan. Perancangan untuk ulangan 2020 tak ada keluar untuk perancangan. Jadi ini lebih kira rancangan strategik sudah keluar dalam GenCast untuk 2020 untuk perancangan. Di sini lihatlah dari segi jenis perancangan, proses perancangan dan alat-alat perancangan.
Dari segi pengorganisasian pula, proses pengorganisasian sudah keluar 2020, maka tidak akan tanya lagi biasanya. Kemudian maksud reka bentuk organisasi ini boleh ditekankanlah, sebab kalau trend ini memang keluar dalam kajian case. Akan keluar dalam kajian case, kita tak tahu. Konsep organisasian lama tak keluar. Right. Kita tengok lagi. Seterusnya, pimpinan. Pimpinan tak pernah keluar. Jenis sekolah sudah keluar, jadi abaikan saja jenis sekolah walaupun dah. Jenis kepimpinan boleh ditekankan. Okay. Jenis contohnya transformational, transaksional, karismatik dan kuasaan. Kemudian gaya kepimpinan sudah keluar ulangan hari itu, jadi berkemungkinan keluarlah ikutkan trend. Kemudian pemimpin pengurus ulangan 2019 dan 2020 ada keluar, boleh dibaca, ditekankan juga. Motivasi sudah keluar, iaitu teori motivasi tadi. Kemudian pasukan dari segi mungkin proses pembentukan pasukan, mungkin tengoklah untuk 21. Pengurusan stres juga dah lama tak keluar. Okay, tekankan. Pengawalan, jenis kawalan, proses kawalan, kaedah kawalan. 3 ni lah. Kawalan dah keluar. Untuk bab 2 dari segi undang. Di sini biasanya satu soalan untuk elemen undang-undang kontrak, satu soalan untuk kontrak jualan barang-barang. Kalau untuk tahun lepas, ulangan 2020 yang keluar penerimaan, kontrak penerimaan. Jadi yang belum keluar adalah tawaran. Tawaran lama dah tak keluar, mungkin keluar kan. Keluar. Pasan pun boleh jadi. Niat dan tentuan tak pernah ditanya. Jadi mungkin akan ditanya. Di keupayaan 2020 dah ditanya. Jadi kalau kita lihat trend, bila dah sekali ditanya, tak ditanya lagi. Tapi tak juga lihat segi elemen kontrak ini. Kemudian syarat kontrak. Kontrak sah, kontrak batal, lepasan kontrak dari di sini tekankan semua. Kecuali satu ni, kontrak tidak sah, tak pernah apa sejak 2013. Tak tahulah sama ada betul atau tidak, tapi tak pernah keluar. Okay. Kemudian kontrak jualan barang dan di sini dah maksud sekali keluar ulangan 12. Di sini kena tekankanlah mungkin keluar maksud. Jenis barang dah keluar, yang lain syarat tak pernah keluar. Syarat tersirat surat, ya. Waranti tersirat 2012 dah keluar. Mungkin keluar, kita tak tahu. Elemen kontrak dan tekankan. Kemudian komunikasi. Untuk kemahiran komunikasi pula, proses komunikasi lama tak keluar. Halangan komunikasi dah keluar dalam KS untuk ulangan 2020. Untuk komunikasi dah keluar 2020, mungkin tak lagi. Jenis komunikasi tak keluar. Jadi ini kena tekankan. Media komunikasi dah keluar pada ulangan 2020 lepas, jadi keluarlah. Kemahiran mendengar. Proses mendengar secara berkesan, mendengar aktif dah keluar. Jadi tak perlu untuk mendengar aktif ataupun ni. Jadi mendengar dan mendengar secara perlu di. Kemahiran berunding. Kemahiran berunding tak keluar
ulangan 2020. Okay. Tapi tahap perundingan keluar pada tahun 2020 dalam panjang dan berkemungkinan tak keluar. Okay. Perunding, elemen perundingan, taktik, strategi. Mungkin taktik strategi sebab lama dah tak keluar, 2018, 19, 20 tak keluar. Berkemungkinan keluar. Tahu strategi contohnya good guy, bad guy, trial balloon, red herring, nibbling, with apparent withdrawal dan sebagainya lah. Kemudian teknologi maklumat ICT di peranan boleh diambil, boleh ditekankan. Okay. ICT cipta peluang negara ini adalah dalam kajian kes dah keluar. Planet belum keluar. Yang lain, pembuatan keputusan bab yang terakhir. Okay. Pembuatan keputusan, jenis keputusan keluar. Kita tak tekankan. Proses pembuatan keputusan, ya kita tekankan. Dari segi trendnya, memang kerap keluar lah. Alat membuat keputusan hari itu ulangan 2020 keluar kualitatif. Alat membuat keputusan secara kualitatif. Jadi biasanya untuk alat ni keluar kualitatif, the next exam keluar lagi lah mungkin kuantitatif. Jadi ianya para calon atau pelajar perlu membaca lebih banyak tentang alat kuantitatif. Okay. Faktor keputusan ini rasanya baca semualah cikgu sebab ianya berkaitan lah dari segi kedapat maklumat, kecekapan pembuatan keputusan, faktor situasi pembuatan keputusan tadi. Baik. Baiklah. Reaksi pelajar STPM. Ini cikgu bagi secara cepat lah. Ya, kita boleh cepat kan, semua nak cepat kan. Itu cikgu akan bagi kehadiran dahulu semua. Kehadiran tadi. Soalan setakat ni. Kalau ada soalan sila sila bertanya. Senyap saja. Cikgu ada send link kehadiran di dalam info message. Kita tengoklah. Semua pelajar wajib isi ya. Supaya kita dapat siapa yang hadir, siapa yang hadir. Nanti kalau yang tidak hadir tu jangan bertanya cikgu apa yang kita bincang, apa yang korang bincang malam. Macam tu kan. Sebab ini tu usaha juga. Bila cikgu buat satu sesi begini maksudnya itu penting perlu ditekankan. Dan tak semua perkara itu diberikan begitu saja tanpa ada tahap. Kita lihat dari segi reaksi pelajar STM. Cikgu Agnes, ada apa yang perlu lagi kaitan dengan kajian kes Okey, pelajar cikgu tambah sikitlah daripada cikgu Meg tadi. Pelajar diingatkanlah paling penting untuk peperiksaan untuk semester 2. Sebenarnya kalau kamu tengok tajuk, kita hanya ada 4 bab sahaja. 4 bab. Tetapi bab 1 sangat luas. Di mana ada 6 subtajuk. 6 subtajuk, 6 bahagian. Ya. Jadi paling pentinglah saya nak semualah pelajar-pelajar, fakta itu terutama fakta khusus semua wajib hafal. Hafal semua dan
kalau kamu tak dapat ingat fakta khusus, memang kamu duduk di Dewan Peperiksaan tak tahu nak jawab apa-apa. Okay, memang F lah jawapannya. Jadi tujuan kita duduk di tingkatan 6, kita ada masa lagi. Okay, tak sampai 20 hari lagi sebab kalau kamu tengok jadual STPM, okay, untuk SEM 2, subjek PP kita berlangsung pada 27 Oktober, pukul 8 pagi ya. Okay, saya ingat semua sudah maklum lah, ada tengok jadual boleh download sendiri. Jadi fakta khusus ni wajib dihafal. Okay, sama ada di bahagian A ataupun di bahagian B. Sebab di bahagian B, apabila kamu baca soalan kajian kes, soalan nombor 11 kan, okay, baca soalan dulu sebelum kamu tengok kajian kes itu. Apabila kamu baca soalan, okay, kebanyakan biasanya okay, hampir semua kajian kes soalan peperiksaan dia minta fakta khusus untuk soalan nombor 1. Maksudnya 11A. Okay, fakta khusus. Dan selalu bawa markah yang agak besar juga ya. Jadi fakta khusus tu kamu kena hafal macam tadi yang soalan yang Tan Sri Mustaqah Kama yang Cikgu Meg sebut tadi. Fakta khusus. Okay, kalau kamu tak tahu jenis kuasa, ada berapa jenis kuasa tu, kamu tak tahu, memang kamu tak dapat ingat berapa jenis kuasa itu, kemudian definisi jenis, macam mana kamu nak cari berkaitan kes yang ada di dalam kes itu? Tak dapat kan? Sebab dalam kajian kes itu adalah contoh-contoh kepada jenis kuasa. Jadi pelajar kena ingatlah, kena hafal fakta dia. Apa jenis kuasa? Kalau tak tahu jenis kuasa tak dapatlah. Begitu juga dengan kepimpinan yang berwawasan tu kan. Kalau kamu tak tahu definisi ciri-ciri dia, memang tak dapat. Itu fakta tidak khusus. Biasanya soalan B dia minta fakta tidak khusus. Selalunya lah soalan kajian kes. Okay? Jadi cikgu pesan amat-amat kalau kamu nak lulus, okay? Kalau nak lulus, tengok ni soalan B ya. Tengok ni, ni fakta tidak khusus. Okay? Ciri kepimpinan berwawasan. Jadi pelajar kena tahu apa maksud berwawasan ni. Okay, ciri-ciri ini fakta tidak khusus. Kemudian kamu carilah, okay, berkaitan kes di dalam kes itu. Dan biasanya untuk pelajar kena ingat, cara taktik untuk mencari berkaitan kes, soalan 11A biasanya berada di perenggan 1 dan perenggan 2. Soalan 11B, perenggan yang kedua, okay, atau ketiga. Dan soalan C di perenggan belakang, bawah sekali. Jadi teknik dia memang macam tu. Jadi apabila pelajar baca soalan, katalah soalan B ni, okay, carilah apa dia ciri-ciri kepimpinan berwawasan. Jadi kalau kamu tak tahu fakta tidak khusus ini, macam mana kamu nak cari kajian kaitan yang ada di dalam kajian kes itu. Jadi paling pentinglah kalau pelajar nak lulus, okay, saya, Cikgu Meg, Cikgu Chong hanya tahu bla bla bla, tapi terpulang pada pelajar lah kalau kamu nak dapat keputusan yang baik, belajar betul-betul, belum terlewat, ada 19 hari lagi, hafal fakta, okay, khusus atau tidak khusus. Teknik belajar boleh buat guna mind map, boleh, kita ada banyak buku, ada banyak bahan. Sebelum ni pun kamu ada beli buku yang dikeluarkan oleh Cikgu Motapet itu. Sangat bagus buku tu kalau kamu guna di saat-saat akhir ni. Okay? Mesti hafal, bercakap dalam diri kamu. Ya, jadi tujuan kita buat kelas petang ni pun bukan seronok-seronok. Cikgu Meg bukan seronok. Saya pun bukan seronok. Baik saya tidur petang ni kan. Tapi tujuan kami adalah untuk mengingatkan kita lah, motivasikan diri kamu. Okay, jangan, sebab keputusan di penggal 1 hari itu memang agak mengecewakan. Jadi penggal 2 ni belum terlewat lagi. Okay, cuba. Yang paling penting itulah kamu belajar hafal fakta. Kamu kena tahu fakta. Tidak tahu fakta, memang kosong markahnya. Okay, ingat semua tu. Pesanan cikgu pada semua ni. Okay, terpulang pada kamu. Okay, belum terlewat. Tak perlu nak pergi balik kampung, hujung minggu ni, Sabtu Ahad nak pergi mentang-mentang lah boleh rentas daerah, nak pergi ke Kapit, pergi shopping, beli ikan, okay, pergi ke Kuching, lawat rumah. Tak perlu, biar mak bapak kamu saja yang pergi. Kamu duduk je rumah belajar. Okay, sebab di semester 2, takkan kamu nak mengulang lagi nanti ya. Okay, tak ada lagi kita nak mengulang. Kalau boleh semester 2, habis semester 2. Ingat lah. Okay, belum terlewat. Ada 19 hari. Sebaik-baiknya 19 hari ini kamu gunakan waktu duduk di rumah belajar.
ya, cikgu beletir lah ni untuk semua. Ya. Okay, cikgu tak fokus kepada setiap tu sebab cikgu Mac sebenarnya kalau kamu dengar dari awal tadi, cikgu Mac sudah terangkan dengan panjang lebar. Kalau kamu dengar betul-betul, faham betul-betul banyak yang cikgu Mac dah bagi. Okay, dan kalau nak tanya soalan boleh tanya. Sekarang ni boleh tanya. Sebab kalau nak tanya di hari lain, mungkin kamu dah lupa. Okay, okay, cikgu Mac ya. Pelajar ada soalan apa-apa nak tanya? Saya serah pada Cikgu Mac lah. Tak Okay. ada? Terima kasih. Hmm. Terima kasih Cikgu Ines. Hmm. Ya betul, seperti yang Cikgu Ines katakan tadi, masa yang kita ada untuk lah soalan, perbincangan, mana yang tak faham. Sebab itulah Cikgu tanya tadi, siapa yang ada soalan, kemukakan. Sebab inilah kita tanya soalan, semua mendengar. Bila semua mendengar, tahu. Sebab ilmu ni kita kongsikan bersama lah. Okey, mungkin cikgu berikan slide seterusnya. Slide seterusnya ini menarik lah. Menarik sikit lah. Ini cikgu perlu baca lah. Okey, apa calon? Yang ini yang kan. Ramai calon tidak mengingat fakta seperti yang diberitahu tadi. Sorry. Ini dulu. Calon tidak mengingat fakta dengan baik. Okay. Untuk menjawab soalan. Ini sangat pentinglah. Fakta sangat penting. Terutamanya fakta. Terus, ramai calon tidak memberikan maksud konsep dengan baik. Ini pun untuk kegagalan jugalah bagi calon. Kemudian tidak dapat mentafsir kehendak soalan dengan baik, utamanya case. Cikgu dah beri 4 aspek penting dalam memberi mentafsir soalan tadi. Jadi perlu guna kemudian tidak memberikan fakta khusus yang tepat untuk menjawab soalan. Gagal memberikan kaitan tepat. Gagal mengurus semasa pemeriksaan. Inilah antara halangan dihadapi oleh calon. Jadi apa tindakan calon? Tindakan kamu semua. Kamu dah menghadapi pemeriksaan semester 1. Kamu dah hadapi, kamu dah tahu suasana, kamu dah mengerti apa perbezaan sekiranya kamu tidak fakta dalam minda kamu. Persediaan itu tak cukup. Jadi elakkan kebersediaan akhir. Kamu masih ada masa-masa yang kekal ni untuk kamu membuat persediaan dengan lebih. Kurangkan lagi masa untuk kamu beriadah, naikkan ataupun tingkatkan masa kamu untuk membuat ulang lagi. Mengingat fakta khusus bagi setiap satu topik. Cikgu dah berikan, cikgu semua cikgu-cikgu, rakan cikgu memberikan fakta khusus untuk ini apa? Memahami setiap konsep di fakta tersebut. Cara menjawab soalan struktur dengan baik. Cikgu dah beritahu juga cara menjawab tadi kan. Kemudian tahu cara menjawab soalan dengan tepat. Baca soalan dahulu. Terapkan fakta dahulu. Kemudian barulah baca dan case ataupun petikan dan cari mana perkaitannya. Kemudian sejak mengurus masa pemeriksaan. Di sini cikgu berikan sedikit lah. Kita ada bahagian A, soalan SMK. Kita ada soalan case, soalan 11. Kita ada soalan 11 dan 13. Jadi peruntukkan masa dengan baik. Kalau 50 minit diberikan untuk bahagian A. Habis 10 minit kamu kena set kamu stop untuk bahagian A, terus kepada bahagian B. Jawab soalan bahagian B pula. Jangan buat di bahagian A. Pada bahagian B, soalan kajian case. Peruntukkan masa 35 minit. Habis 35 minit, mungkin yang kamu tak sempat jawab,
Kamu pergi pada 12 ataupun soalan 13. 15 mungkin kalau 10 minit sana. Ada masa yang akhir, jika ada masa lebih, kamu pergi pada soalan rasa dapat jawab, tapi kamu jawab tadi. Balik semula kepada balai ataupun case. Itu dari segi pengurusan masa peperiksaan. Alright, faktor kejayaan dalam peperiksaan. Hanya bila sebut faktor kejayaan, kalau kamu lihat kejayaan pelajar dalam STPM, PM dalam TV, mereka kata ini ada kejayaan saya selalu mula kaji pelajaran setiap malam. Okey. Betul lah kan? Betul. Tak salah. Jadi yang pertama faktor kejayaan, kualiti diri sendiri. Kamu tahu siapa diri kamu. Kamu tahu macam mana kamu belajar, cara kamu belajar, kamu belajar ke tidak, kamu berada di mana sekarang, semua kamu tahu diri kamu sendiri. Jadi itu kualiti kamu. Kalau kamu kualiti kamu dapat A, kamu akan dapat A. Kalau kamu kualiti diri kamu dalam tahap C saja. So C sajalah. Melainkan kamu upgrade diri kamu. Kamu ada tetapkan, setkan diri kamu. Okay, saya nak beralih daripada C kepada B, B kepada A. Jadi kamu perlu setkan kualiti diri kamu sendiri. Kemudian bimbingan guru yang berpengalaman. Jangan ingat Cikgu Chong, Chung Se, Cikgu Agnes tak berpengalaman, sangat berpengalaman. Kami bertiga ni kalau kan memang sangat berpengalaman. Ini memang dapat dinafikan. Walaupun guru berpengalaman, tapi yang penting penerimaan kamu semua pelajar-pelajar dalam kelas, dalam setiap PDPR dan sebagainya. Kasih sayang ibu bapa. Ini biasa. Perlulah ada yang rapat dengan ibu bapa saudara kan. Mereka mesti salah satu dari semangat kamu dapat kejayaan. Okay. Jangan lupa untuk berdoa dan juga sokongan perjuangan. Sokongan perjuangan ni maksudnya dalam kelas visi ini boleh ada satu interaksi yang sihat lah. Mungkin ada interaksi untuk bertukar-tukar kertas soalan contohnya kan. Ada soal perkara yang mungkin 6 AC tak dapat selesaikan, mungkin soalan itu tak dapat, mungkin boleh tanyakan di kelas-kelas. Segi sokongan. Kemudian tips study, ini cikgu ambil daripada motivasi lah. Baca, ingat, uji. Baca. Fakta pun baca. Ini kamu tahulah cara membaca mana kan. Di mana kamu berada, membaca. Tulis bila kamu dah baca, contohnya 1, 2, bab 3, bab 4 kan. Kamu tulis. Tapi kan salin semula. Tak boleh kan. Itu membesar. Kamu buat dalam bentuk vitamin. Flashcard. Ini cara kamu untuk menulis atau study dalam masa yang terakhir ni. Kemudian bagaimana ingat? Menghafal. Itu cara ingat. Dan bagaimana nak menguji sampai kamu dapat mengingat atau tidak? Uji diri kamu dengan menjawab soalan. Cikgu dah bagi pesan. Ini cikgu akan melambatkan telegram kamu, terutamanya 6AC dengan soalan-soalan. Ambillah korang, jawablah sendiri. Boleh ya? Apa perlu diurus? Ini yang sangat penting lah. Apa yang perlu diurus? Yang pertama, emosi. Emosi kamu dalam beberapa hari ni, mungkin 2 minggu kan, 2 minggu lebih lagi, emosi kamu mestilah tenang. Terutamanya sebelum peperiksaan. Masa peperiksaan pun perlu tenang. Dari segi soal, semasa menjawab, baca soalan dengan tenang. Akan 4 kaedah untuk memahami
soalan. Okey, dari segi kata tugas, arahan, sesi ataupun test dan markah. Kemudian pengurusan masa. Sekarang ni masa yang kritik untuk kamu semua. Seperti Cikgu Alex kata, boleh kurang lagi ya pergerakan. Lebihkan masa dengan membaca buku, okay, membuat sedikit catatan, buat mapping, buat soalan-soalan. Itu adalah masa yang ada. Okay. Dan dari segi jawapan yang perlu ditulis masa peperiksaan nanti mestilah tersusun, tersusun mengikut nombor soalan mesti dengan jelas, kemudian mengikut susunan. Okay. Pemeriksa lebih suka yang menjawab ikut susunan soalan. Okay. Ini kena tengoklah. Sekali ya, boleh memberi jawapan untuk form, ya boleh boleh buat jawapan dalam bentuk point form atau esei pendek, tetapi mesti menggunakan ayat lengkap. Walaupun kamu dash contohnya kan, ataupun dot sana, mesti guna ayat lengkap. Okay. Adakah jawapan yang memerlukan ayat pendahuluan? Kalau kamu lihat cara-cara menjawab tadi, ya, memerlukan mana-mana soalan yang memerlukan ayat pendahulu perlu ditulis. Sekiranya soalan melibatkan situasi, lebih-lebih soalan yang melibatkan situasi perlu ada ayat pendahuluan. Boleh saya menjawab menggunakan kaedah jadual? Untuk menjawab soalan ada beberapa cara kan, terutamanya untuk soalan bahagian A, kalau boleh melibatkan soalan berkaitan perbezaan, dijawab menggunakan jadual dan perlu ada aspek perbezaan. Kalau untuk case, seperti yang telah diberitahu tadilah, ya. Sebenarnya tak ada lagi. Ini semua pelajar boleh follow lah. Cikgu membuat video-video PDPR untuk semester 2 dan juga 1, boleh follow. Juga sekiranya perlukan maklumat tambahan, boleh bertanya ke cikgu dan juga Cikgu Enes dan juga Cikgu Tom. Kita ada 3 cikgu, jadi jangan segan untuk bertanya untuk masa-masa akhir inilah. Okay. Alright, itu saja daripada cikgu. Ada pertanyaan, ada soalan tak? Okay, setakat ni soalan. Okay, rasanya itu saja dari cikgu hari ini. Cikgu Enes, mungkin ada tambahan? Tak ada. Okay. Tak ada. So, ada soalan pelajar? Kelas 6 AA? 6 AA? Tak ada? Senyap saja. 6 AB? Yus? Ada soalan? Tak ada? Oh, semua tak ada. Okay. Semua tak ada. Kalau tak ada, okay, jangan lupa dah key in semua kehadiran. Link yang cikgu make ada dalam message tadi. Okay, dalam message group kita ini. Jadi kalau tak ada, maka kita punya bengkel petang ni sampai sinilah. Jadi saya selaku tadi tak intro, terima kasihlah Cikgu Mac, okay. Dia dah berusaha, okay, berusaha membuat slide, okay, mengadakan aktiviti petang ni bengkel supaya pelajar-pelajar ada persediaan, okay. Sedar ada persediaan bahawa kita akan menghadapi peperiksaan semester 2 yang bakal menjelang sekejap saja lagi, tak lama, okay, 2 minggu lagi, okay. Jadi terima kasih kepada Cikgu Mac dan juga kepada pelajar-pelajar yang hadir pada petang ini. Saya tengok maksimum tadi 44 orang saja,
Okay, ada yang masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Tak tahulah mungkin masalah lain ke apa. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya harap aktiviti kita pada petang ini tidak sia-sia. Pelajar, okay, selepas ini kalau belum buat tindakan, okay, bersedialah, okay, buat azam, tukar gear, speed, okay. Jangan gear kamu tu sentimental saja. Okay, kita dah belajarlah daripada kesilapan kita di penggal 1. Kalau keputusan penggal 1 kita tidak memuaskan bagi kita, jadi cubalah di penggal 2 ini. Lagipun yang paling penting, okay, kalau saya tengok percubaan untuk kelas 6 AB baru-baru tadi, okay, walaupun soalan diberikan, rata-rata pelajar tidak habis menjawab soalan. Ini adalah musuh ketat kepada markah kamu. Kalau kamu abaikan, ada yang tidak menjawab soalan 12 atau 13. Hanya jawab bahagian A, itu pun tidak habis, 10 soalan. Daripada 10 soalan, jawab hanya sampai 7 atau 8 saja yang dijawab. Mungkin mereka tak tahulah jawapan yang lain tu. Itu pun jawapan tidak semua tepat. Kemudian kajian kes pun begitu juga. Okay? Ada yang tidak lengkap. Kemudian soalan 12 atau 13 tidak jawab. Jadi macam mana kamu nak dapat kutip markah dengan betul. Jadi diingatkan tadi, okay, masa paling penting pembahagian masa dalam peperiksaan. Ingat, pastikan jawab semua soalan, terutama soalan kajian kes, soalan 12 atau soalan 13. Bahagian A ada 10 soalan pendek, sekiranya kamu tak tahu, kamu boleh tinggalkan dulu. Okay, jangan start pada bahagian A itu. Kajian kes jangan tak buat. Soalan pilihan 12 atau 13 jangan tidak buat. Kalau tidak, memang kamu tak dapat markah, tak dapat kutip markah. Sebab berdasarkan biasa apa yang cikgu tengok, cikgu semak soalan-soalan peperiksaan hingga setakat ini, sekiranya kamu jawab soalan 12 atau 13, itu membantu kamu untuk mendapat markah yang lebih tinggi. Sebab soalan 12 dan 13, dia banyak berbentuk fakta dan uraian. Kamu ada pilihan. Senang untuk kamu dapat markah di situ. Ya, okay, berbanding bahagian A. Jadi jangan tak jawab, ya. Okay, itu masih juga belekte cikgu, ya. Jadi terima kasih Cikgu Meg dan semua yang hadir pada petang inilah. Maka aktiviti berbengkel kita sampai sini sajalah pada hari ini. Okay, ada apa lagi Meg? Tak ada Meg? Tak ada, cuma kan saja. Sekarang ni 29 orang. 29. Slide kamu 29 kah? Saya tengok di sini 38. 37. Sudah 29 yang mengisi. Okey. Okey, tolong isi dulu Jangan tak isi. Isi dulu, ada dalam yang klik pada message tu. Ada di atas tu Google Form kehadiran, untuk kehadiran. Ya, sila isi. Saya tengok 6 AB, cikgu tengok tadi yang tidak hadir 4 orang. Okay. 4 orang yang tidak hadir. Karen, Marcella, Patricia dan Winnie. Mana mereka dua? Winnie, Cik Winnie. Tahu saya dia balik. Itulah tidak hadir lah tu. Marcella, mana pergi Marcella? Nah, mau ku cikgu. Pet ni Pet. Nggak mau ke masalah lain kot. Winnie? Nggak aku nemu. Winnie? Augustine, ayo okay Augustine. Okay, isi dulu. Okay, belajar ya Augustine, jangan hilang. Ya, cikgu.